Nadi mula nampak something yang Nadi rasa macam orang kata hanya Nadi je yang nampak. Dalam family Nadi hanya Nadi je yang nampak time tu. Seawal usia 9 tahun, masih budak kecil. Orang lain tak nampak. Adalah susuk makhluk budak. Budak bermain dalam bilik. Tiga orang budak bermain dalam bilik, orang kata. Dekat atas katil diorang main anak patung macam tu. Time tu Nadi daripada ruang tamu nak ke dapur untuk orang kata nak ambil something lah kat dapur. Maybe air tak silap Nadi time tu berlaku. Rumah Nadi ni dia simpang 3. Rumah Nadi depan simpang 3 tau. Jadi memang orang kata, orang cakap lah rumah yang depan simpang 3 ni tak elok. Jadi kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak kan. Jadi apa ni lah, bell lah. Tu tekan subscribe tu, bukan susah pun. Alamak. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nadi bin Muhammad Noor. Okay, welcome back to my channel, Nadi MD Noor Channel. So, kepada sesiapa yang baru di YouTube channel Nadi ni, Nadi harap korang subscribe Nadi punya YouTube channel, korang like, korang komen dan orang kata share lah semua video-video Nadi. Dan jangan lupa juga orang kata tengoklah semua video-video Nadi kan, even sedikit hamba ke ataupun hamba bagi korang. Dan orang kata kalau korang rasa Nadi perlukan improvement, korang komen apa yang perlu Nadi improvekan Nadi punya video, kualiti video Nadi ke, cara edit Nadi ke, korang komen lah. Supaya Nadi orang kata Nadi akan ambil benda tu untuk Nadi improvekan Nadi punya skill Nadi dalam membuat video. So oh ya, macam korang-korang sebelum ni kalau korang tengok dekat dalam tu Nadi ada tulis satu note yang Nadi kata Nadi tak dapat nak teruskan dalam editing tu adalah sebab-sebab dia macam ada something yang mengganggu ataupun tidak kan. Jadi itu merupakan satu pengalaman dan nanti Nadi akan ceritakan juga macam mana orang kata benda ni boleh berlaku. Macam mana dia boleh orang kata boleh attract dengan kita kan. Nanti Nadi ceritalah. Kita tunggu untuk yang part 2 ni habis dulu, barulah Nadi akan upload untuk yang orang kata time Nadi tengah edit apa benda yang akan berlaku semua tu, apa benda yang berlaku kan, kita tak tahu benda tu. So jom kita tengok video untuk part 2 ni. Sama ada dia seram ataupun tidak, itu terletak pada diri anda. Kalau korang rasa dia seram, korang bagi butang like satu, share. Kalau korang rasa ia tidak seram, Nadi haraplah ia memadai lah untuk korang. Sebab ini pengalaman, bukan ada mereka cerita tau, dia pengalaman. So jom kita tengok. So hari ni Nadi terdetik nak buat video. Bukanlah Nadi buat, tak, Nadi dah buat dah sebelum ni video tu. Kalau korang ada tengok Nadi punya video sebelum ni, Nadi ada post tentang apa ni orang kata mata tak berhijab, iaitu mata ketiga ataupun orang panggil boleh nampak makhluk halus dan sebagainya. Nadi ada post part 1 punya, dan Nadi ada kata Nadi akan buat part 2. Dan inilah video part 2 dia. Jadi dia agak mengambil masanya agak lama tu adalah sebab-sebabnya. First kali Nadi busy dengan assignment Nadi busy dengan pindah rumah, dan orang kata banyak lagi lah benda-benda lagi yang menyebabkan Nadi tak sempat untuk edit dan juga post di YouTube. So kali ni kita tengok part 2 ni perjalanan ceritanya macam mana, sama ada dia lebih seram ataupun tidak, ataupun ianya hanya orang kata biasa-biasa saja bagi orang yang orang kata dah pernah dengar ke kan. Tapi yang Nadi cerita ni ialah dia bukan berdasarkan reka cerita, dia berkenaan dengan pengalaman. So pengalaman dia melibatkan orang kata diri sendiri yang rasa. Jadi kita tak tahu benda tu sama ada dia akan terus berkekalan ataupun tidak, dan akan terus ada lagi ke ataupun tidak, kita tak tahu benda tu.
So kita tengok je lah untuk part 2 ni. Dan kemungkinan Nadia akan, orang kata akan ada lah lagi part 3 ke part 4 ke kan. Kita tengok lagi perjalanan hidup Nadia tu, yang boleh nampak makhluk-makhluk halus ni. Kalau ada, kalau Nadia ada nampak, Nadia akan cerita. Kalau tak ada lah. Maknanya dia akan sampai part 2 je lah. Macam tu je lah. Dia akan tamat macam tu je. So jom kita tengok. Let's go. Okey, jadi sebenarnya kita sebagai orang Islam, janganlah kita, orang kata, menganiaya orang dengan menggunakan ilmu-ilmu syirik tau. Menduakan Allah semua tu tak elok sebenarnya. Janganlah guna benda-benda yang tak sepatutnya korang guna macam tu. Tak puas hati cakap depan-depan, tak puas hati. Janganlah kita tak puas hati kita guna benda-benda yang bukan-bukan untuk kita tempiaskan rasa tak puas hati kita kat orang tu. Jangan, tak elok sebenarnya korang menganiaya hidup orang yang macam tu. Okey, jadi disebabkan hal itulah kita orang satu family pindah daripada tempat tinggal kita orang dekat Sarawak Benam. Kita orang pindahlah ke Johor Bahru. Start pula kat Johor Bahru. Nadia ada ikut satu perkemahan tau, perkemahan sekolah rendah. Nanti time tu darjah 5. Perkemahan sekolah rendah dekat Gunung Pulai tau. Jadi kita orang ni lah, hari pertama Nadia masuk Gunung Pulai. Apa ni lah orang kata, tak adalah rasa something apa semua, tak ada tau. Sebab hari pertama masuk Gunung Pulai, ada rasa orang kata tempat ni. Tapi kita tahu ke orang kata tu, dan nama pun tempat-tempat hutan kan, mesti ada benda-benda yang macam tu. Jadi malam tu kita ada jungle trekking malam. Facilitator tu siap tanya lagi kat kita orang, ada tak siapa-siapa yang boleh nampak benda-benda kat ni. Kawan-kawan aku time tu dekat dalam sekolah tu, diorang tak tahu pun yang mana ikut camp tu, diorang tak tahu pun yang aku boleh nampak benda-benda macam ni. Sebab aku tak pernah nak bagi tahulah, sebab bagi aku benda tu secara biar aku je yang faham benda tu, biar aku je yang tahu benda tu ada ke tak ada. Macam tu je tau. Jadi bila facilitator tanya, kita mula tak nak lah bagi tahu yang kita boleh nampak tau. Tapi dia kata ni atas keselamatan. Dia cakap macam tu, atas keselamatan anda, siapa yang boleh nampak sila angkat tangan dan hadir ke depan. Jadi bila dia cakap atas keselamatan, kita rasa macam ada something ke macam tu tau. Jadi kita pun pergilah ke depan. Kita angkat tangan ke depan. Kawan-kawan aku yang mana ikut camp tu, diorang semua terkejut. Serius lah, cikgu-cikgu pun terkejut. Jadi pergi ke depan. Dia tanya aku, betul ke awak boleh nampak? Lepas tu aku cakap betul boleh nampak. Lepas tu dia pas lah dekat kawan dia. Lepas tu dia tunjuk aku dekat ada satu kawasan ni. Dia tanya aku, okey, apa yang awak nampak kat situ? Lepas tu aku nampak kat situ ada orang kata susuk budak tengah berlari-lari. Orang cakap macam tu tau. Tapi budak tu macam hijau-hijau sikit lah macam tu. Jadi assumption aku maybe toyol lah, assumption aku lah. Tapi aku tak tahulah benda tu betul ke tak. Tapi orang kata memang betul aku nampak yang tu. Lepas tu dia kata, okey, bahagian sana pula apa yang awak nampak? Lepas tu aku cakap, aku nampak perempuan pakai baju putih, lepas tu berambut panjang, berdiri je, tak buat apa-apa pun tau. Okey, dia kata okey, sekarang ni awak naik ke atas. Maknanya kita orang macam ada dalam satu dewan terbuka. Lepas tu dia, kerusi dia tu macam bertingkat-tingkat tau, macam tangga lah kerusi dia. Maknanya daripada bawah sampai naik atas macam tu tau. Jadi dia suruh aku naik ke atas tu. Atas tu memang banyak hutan. Dia tanya aku, okey, apa ni, kau tunggu situ. Kalau kau tunggu situ sampai aku suruh kau turun. Macam tu tau. Lepas tu bila aku macam takut lah kan. Kata apa hal lah suruh aku tunggu kat sini lah, atas ni tak ada orang. Macam tu tau. Jadi aku tunggu kat atas tu. Lepas tu dia kata, kau tengok sekeliling kau ada apa. Lepas tu aku pun tengok lah sekeliling. Aku nampak dekat dalam hutan tu ada satu sosok lembaga putih berambut panjang tunggu tepi pokok. Aku dah takut dah. Aku nak turun. Time tu memang aku dah mula turun. Macam kata tak ada, tunggu atas tu lagi, tunggu lagi macam tu. Sampailah aku rasa macam gelisah lah, rasa
ketakutan tu, rasa resah, gelisah tu semua ada. Sampai dia suruh aku turun. Lepas tu dia tanya aku, apa yang kau nampak kat atas? Lepas tu aku cakap lah, dia ni perempuan rambut panjang pakai baju putih. Dia duduk tepi pokok. Bukan duduk lah, dia berdiri. Aku cakap macam tu. Okey, sekarang awak duduk. Time tu kawan-kawan aku semua dah jalan lah, dah nak masuk hutan kan. Dah jalan, aku baris yang kedua akhir tau. Sebab dia tak berani aku letak kat belakang. Orang kata okey, budak ni letak kat depan sikit. Kita ada setiap kumpulan ada 4 orang. Jadi aku kumpulan yang kedua akhir. Macam tu tau. Dia tak berani aku letak dekat kumpulan yang, lepas tu dia kumpulan yang kedua akhir pula aku baris yang kedua. Macam tu. Baris yang kedua. Dia tak berani aku letak dekat, dia tak berani letak kat aku dekat depan. Lepas tu tak berani aku letak, dia letak aku kat belakang. Macam tu. Jadi time kita orang daki bukit tu, jungle trekking tu, dia berbekalkan, orang kata lampu semua tak ada tau. Kita orang tak digalakkan untuk bawa lampu. Lepas tu hanya menggunakan tali tau, tali. Dia kata macam tu. Lepas tu kita orang pun lalu naik bukit. Sampailah satu tahap tu, kaki aku kena tarik. Macam tu. Kaki aku kena tarik. Tapi aku sempat grab lah. Sampailah aku punya kasut jatuh lah. Hilang. Sebelah kasut aku hilang dekat dalam hutan. Jatuh. Lepas tu aku ingatkan kawan-kawan aku ambil ke apa kan. Kata tak jumpa Nadir. Tak ada. Kata macam tu tau. Dalam gelap tu raba-raba tak ada kat bawah. Lepas tu kata okey tak apalah, tak apa, jalan. Lepas tu jalan, nampak sepanjang jalan tu nampak jugalah ada benda-benda, orang kata benda-benda sampingan yang ada dalam hutan macam tu. Nampak. Sampailah orang kata checkpoint yang pertama silap ke kedua, ada abang Fesi sama balik. Checkpoint yang pertama ataupun kedua macam tu, ada abang Fesi tu tunggulah. Dia tunggu. Memang setiap checkpoint ada abang Fesi tunggu. Abang dan kakak Fesi tunggu. Jadi diorang tunggu pula cerita yang tu pula. Jadi diorang tunggu. Diorang ni lah. Diorang nampak aku tak berkasut sebelah kan. Jadi diorang tanya aku. Abang tanya aku, kata mana kasut awak ni? Lepas tu aku cakap lah, jatuh dalam hutan. Macam tu tau orang kata. Lepas tu time tu aku tak beritahu lah yang kaki aku ketarik ke apa ke kan. Lepas tu apa ni lah, macam nak cakap kita orang pun betul, orang tu pun abang Fezi tu pun cakap. Dia kata nanti kita cari. Hari ni pun ni dah malam, takkan nak cari pula kan. Esok kita orang cari. Kalau jumpa. Kalau tak jumpa tak tahulah. Macam tu tau. Awak kena beli kasut baru lah. Macam tu. Jadi tak jumpa. Esok ni tak jumpa. Jadi tak apalah. Pakai kasut kawan aku. Aku pakai kasut kawan aku. Dah pakai semua tu. Kita pun jalankan aktiviti biasa pada esok harinya. Esok hari ni tak ada apa-apa lah. Sebab malam tu je jungle trekking tu je yang buatkan orang kata seram. Rasa seram dekat jungle trekking tu lah. Itulah dia. Lepas tu sebelum aku pindah JB, sebenarnya aku punya mata tak berhijab ni, dari ke-6 aku ni, matanya aku boleh nampak hantu ni kan, nampak benda-benda halus ni. Sebenarnya dah tutup tau sebenarnya. Dia dah tutup sebab yelah aku tak mak bapak aku tak nak aku alami zaman kanak-kanak yang orang kata dalam keadaan yang ketakutan macam tu. Jadi diorang tutup. Memang betul dah tutup dah. Tapi orang tu bagi tahu, dia kata akan dari satu masa benda ni akan terbuka juga dengan sendirinya. Sebab dia benda gifted. Orang kata bukannya saya saja dalam cerita Ali Jab, tengok tak cerita Ali Jab yang dia pelakon, dia nak alami rasa watak, rasa seram tu kan. Jadi dia jumpa dengan orang yang boleh buka mata, boleh buka ni lah hijab macam tu tau. Mata tak berhijab ni dia boleh buka macam tu. Jadi aku bukan yang macam tu. Aku memang boleh nampak benda-benda macam tu. Jadi memang secara naturalnya lah orang kata kan. Naturalnya memang benda tu memang dah ada dalam diri aku yang boleh nampak macam ni. Kalau kita tutup secara orang kata macam tu pun,
dia memang akan boleh nampak secara automatik ni, memang akan buka sendiri. Even kita tutup pun dia akan buka sendiri. Jadi orang tu bagi tahu lah, dia kata akan ada satu masa dia akan buka sendiri, tapi tak, orang kata tak open macam macam sebelum ni lah yang aku kata aku terus nampak macam tu, tak. Dia macam sama-sama sikit-sikit macam tu tau, nampak. Jadi ni pengalaman aku. Tu lah yang pindah JB tu. Pindah JB tu yang first kat JB aku nampak tu, yang waktu dalam hutan tu lah, dan ceritanya aku pergi camp tu. Yang tu. Lepas tu adalah satu orang kata pengalaman-pengalaman lain yang aku tak ingat, tak silap, kat JB. Tapi tak macam sebelum ni dekat tempat lama aku, yang aku boleh nampak direct macam tu tau. Jadi dekat JB sampailah aku belajar masuk college. Masuk college lagi best. Masuk college tak adalah nampak benda yang bukan-bukan dekat college, tak lah. Ada satu hari tu je. Ni yang paling last lah yang aku nampak. Kalau orang kata orang cakap macam ni, nak cakap sama-sama macam tu je. Nampak sama-sama je. Sebelum yang dekat college ni, setiap mana tempat yang aku pergi hanya sama-sama je. Maknanya benda tu tak ada orang kata muncul betul-betul macam tu, tak ada. Dia just sama-sama macam tu. Jadi ini dalam college. Dalam college time ni aku sem 3. Biasalah budak college kan sentiasa buat kerja lambat kan. Pukul 3 pagi diorang still lagi buat kerja, buat assignment kan. Jadi aku pula student ID, interior design. Jadi memang kita orang ni interior design ni memang sentiasa ada kerja tau. Assignment ID je dah banyak, kena kritik, lepas tu kena reject, kena buat balik. Memang banyak lah orang cakap kan. Jadi time aku tengah buat assignment ni dekat dalam bilik study. Kita orang dalam dorm, kita ada bilik study tau. Setiap tingkat ada bilik study. Bilik study tu memang besar lah untuk kegunaan pelajar-pelajar kos lain pun boleh lah, orang kata kan. Jadi bila ada budak ID, automatik bilik study tu jadi budak ID punya bilik study. Bersepah lah budak bilik study tu dengan orang kata alatan budak ID semua tu. Jadi dalam bilik tu, orang kata aku dengan member aku, nama dia Yuk. Kita orang tengah buat assignment dalam laptop dengan kertas lah, dengan kertas kan. Pukul 3 ke 4 pagi macam tu tau. Memang kita tak tidur time tu. Kita tengah buat assignment semua tu. Meja aku study ni depan tingkap tau. Kita orang kat tingkat 3, bayangkan. Tingkat 3 depan tingkap meja kita orang ni. Belakang bangunan kita orang punya asrama ni ladang kelapa sawit. Kau bayangkan. Tak ada apa-apa. Tak ada bangunan lain, tak ada, semua tak ada. Lepas tu tengah duk cerita-cerita lah macam ni kan. Bukan cerita lah, masa member aku ni, dia punya handphone ni orang kata rosak lah. Yop ni handphone dia rosak sikit. Lagu akan tukar-tukar sendiri macam tu tau. Jadi dia sajalah nakut-nakutkan kita orang dengan aku ni. Dia kata, Nadir, tadi Yop buka lagu lain, sekarang tengah lagu lain ni, Yop tak pegang apa-apa pun, macam tu tau dia cakap. Yop tak pegang handphone pun, tapi macam dia boleh tukar macam ni. Lepas tu aku macam nak percaya tak nak percaya lah macam tu kan. Jadi aku pergi tengok handphone dia. Dia tekan lah lagu yang macam ni. Lepas tu tiba-tiba aku tengok kat handphone dia tukar lagu lain, automatik, secara orang kata random macam tu. Lagu tak habis lagi dia dah tukar. Jadi bila Yop dah start cerita yang macam tu, ada orang pimpin kat depan. Dia akan barang aku sampai. Aku ada beli barang kat Shopee kan, sampai. Sebab barang tu ada dekat Rawang lah dekat tempat aku. Kan, jadi berbalik. Dia dah mula start cerita seram macam tu kan. Jadi korang pun macam aku pun macam ayo memang pula dah pukul 3 pagi macam ni, 3-4 pagi macam ni, nak buat main pula macam tu kan. Jadi sampailah satu, orang kata, satu tahap tu, ada satu part tu
Yop sendiri rasa tau. Dia rasa macam ada benda, ada something dekat belakang dia. Sebab Yop ni, kita orang meja ni berdepan dengan tingkap tau. Tingkap kita orang tingkat 3. Lepas tu Yop pula, dia berdepan, dia bukannya menghadap tingkap, tapi dia membelakangi tingkap tu. Bila dia membelakangi tingkap tu, dia automatik Yop macam ada rasa something lah dekat belakang tu tau. Dia kata dia ada dengar orang menangis, dia kata macam tu. Lepas tu aku cakap, tak ada lah Yop, mana ada, tak ada pun aku cakap macam tu, sebab aku tak dengar benda tu kan. Sampai bila Yop cakap macam tu, automatik bulu roma aku naik tau. Bulu roma tangan ni naik, tengkuk ni naik. Aku tak boleh, orang kata kalau ada something, memang akan, orang kata, terus detect. Aku terus detect ada something macam tu. Macam tadi aku tengah buat video ni, adalah something sampai bulu roma aku meremang. Lepas tu apa ni lah, dia kata Nadia cuba tengok kat belakang ada apa. Waktu tu aku tengah ngadap laptop. Bila Yop cakap macam tu, aku terus pandang kat tingkap. Memang ada benda kat tingkap. Dia apa ni, orang kata kau tingkat 3, takkanlah ada orang kata ada orang nak access, orang kata nak ngintai kat tingkap kan. Bayangkan tingkat 3, kat bawah tu tak ada balcony pun. Bilik study kita orang tak ada balcony yang orang kata boleh panjat untuk nak naik, tak boleh. Dia just tingkap macam tu. Tapi kau bayangkan ada orang boleh ngintai kat situ. Lembaga putih, yang biasa aku cakap, lembaga putih, rambut panjang macam tu tau. Jadi automatik aku cakap dengan Yop, jom, mula aku diam je lah, tak adalah Yop, macam tu je aku cakap macam tu. Lepas tu bila Yop pusing belakang, Yop nampak benda yang sama, terus kata, Nadi, jom Nadi. Yop rasa tak sedap hati ni, macam tu tau. Jadi bila Yop cakap macam tu, okay, aku dah tahu dah aku nak cakap apa sebenarnya, sebab aku dah nampak dulu macam tu kan. Aku dah cakap dengan Yop, Nadi dah nampak dulu lah Yop, jom lah Yop, kita masuk bilik, jom lah kita buat kat bilik. Automatik aku dengan Yop kemas barang. Sebab time tu kita orang bilik study ramai orang, tapi disebabkan kita orang macam tu, dah rasa takut macam tu, jadi kita orang kemas barang kita orang. Automatik kita orang balik bilik tu, terus lari tau. Kau bayangkan, terus lari. Itu memang orang kata tu first time college, adalah first time aku nampak macam tu. Sebab college kita orang, kita orang punya college ni, asrama perempuan memang kerap kena histeria tau. Jadi kita orang ni yang lelaki ni, memang orang kata memang tak selamat sekejap, tak selamat lah, macam tu. Tapi kita orang pernah dengar juga sama perempuan kena histeria ramai, dia jerit macam tu tau. Jadi memang betul lah. Tapi time tu pula yang asrama perempuan, aku tak tahulah apa cerita. Sebab asrama perempuan hanya kakak aku je lah yang tahu cerita. Sebab kakak aku dulu dia ada pengalaman, orang kata pengalaman kena rasuk. Lepas tu dia pun baru nampak benda-benda yang macam tu. Tapi dia orang kata dah remaja, dah dewasa macam ni boleh nampak. Aku daripada zaman kecil tau. Lepas tu sekarang penglihatan aku terhad sikit lah untuk nampak benda-benda ni. Dia just orang kata sama-sama macam tu. Kalau dulu aku nampak real, mau kata susuk tubuh tu dengan orang kata macam ni cakap macam aku pandang korang, aku nampak macam tu juga. Benda-benda malu gaib ni macam tu. Jadi member aku dekat college, diorang tak tahu pun kalau aku tak cerita pasal macam tu, diorang tak tahu yang aku boleh nampak benda-benda gaib ni. Kecuali seorang je lah, seorang ke 2 orang ke 3 orang yang tahu benda-benda macam ni. Macam Yop, dia tahu. Aku pula memang aku tak cerita lah pada mulanya, tapi dia sendiri tahu yang aku boleh nampak. Lepas tu orang kata member sekolah pula pun yang start tu lah yang aku bagi tahu pasal camp tu yang diorang tahu yang aku boleh nampak. Kecoh tau satu sekolah. Lepas tu kita orang balik daripada camp kan, cikgu sekolah kecoh, siap tanya mak aku lagi. Lepas tu apa ni, dekat sekolah budak-budak semua kecoh. Weh, Nadi boleh nampak dia dengan benda-benda halus tu.
Diorang semua cerita tau. Cikgu sekolah lagi siap tanya mak aku, Kak Nisa, betul ke anak Kak Nisa Nadir tu boleh nampak? Jadi mak aku pun cakap memang betul dia boleh nampak benda-benda macam ni kan. Jadi pengalaman aku nak cakap dengan korang kan, orang kata lagi satu fact, ni fakta tau. Fakta, apa yang korang kata hantu ni boleh muncul dalam telefon kan, orang kata macam tu. Sebenarnya dia mengambil masa tau untuk dia muncul depan kamera. Tak semua kamera dia boleh muncul in real tau. Dia mengambil masa. Sebab kau macam nak cakap sebab macam ni benda ni dia ada tenaga untuk dia kumpul sepenuhnya untuk dia muncul depan kamera. Macam aku, kalau orang kata ada something dalam kamera kan, contoh macam orang kata dia tengah rakam sekeliling, lepas tu nampak nenek tengah berbual sorang-sorang kan, aku tak boleh nampak macam tu. Setengah orang dia boleh tahu ada lembaga kat dalam video tu, dia boleh nampak ada lembaga tengah bercakap dengan seseorang macam ni tau. Lepas tu ada lembaga tengah diri kat belakang orang macam ni. Setengah orang ada nampak yang macam tu. Macam aku tak boleh direct nampak yang orang kata orang ni ada pendamping, orang ni ada saka, orang ni ada bela macam tu. Aku tak boleh nampak yang macam tu. Aku just nampak orang kata benda-benda yang orang kata dia nak muncul depan aku macam tu. Kan setengah orang kata okey, kau mata tak berhijab, kau ada deria ke-6, kau boleh nampak hantu. Cuba kau tengok orang ni, dia ada apa kat belakang dia. Setengah orang cakap macam tu tau. Bagi aku hanya certain orang je yang boleh, orang kata boleh nampak orang ni ada belaan ke, orang ni ada something ke apa ke. Hanya certain orang je tau yang boleh tahu benda-benda macam tu. Macam aku tak boleh nak describe okey kau cerita dengan orang ni, dia ada pakai tak. Aku tak boleh nak describe benda-benda macam tu. Lepas tu aku tak boleh nak cakap orang tu ada bela apa-apa tak. Aku tak boleh nak cakap macam tu. Aku tak boleh nak describe sebab aku tak nampak. Sebab benda tu macam dia tahu kita nampak dia. Jadi dia kadang-kadang dia akan rasa macam orang kata lepas tu dia maybe akan bagi tahu kat tuan dia ke apa ke. Okey, jadi tuan dia pun akan cakap okey jangan nampakkan, jangan munculkan diri kau macam tu. Ada orang macam tu. Ada orang yang belaan dia boleh berkomunikasi secara direct. Dia boleh tahu. Contoh macam belaan ni tahu okey aku nampak. Jadi belaan dia ni akan cakap dengan tuan ni, automatik tuan dia akan cakap dengan belaan dia ni, kata kau jangan nampakkan diri kau. Ada benda yang macam tu, ada orang yang macam tu. Jadi bila benda ni tak nak nampakkan diri dia dekat aku, jadi aku tak boleh nampak lah. Korang tak boleh nak terus assume kata orang yang nampak benda malu-malu halus ni dia boleh nampak belaan orang. Tak boleh. Jadi lepas tu kalau dalam kamera pula, dia ambil tenaga. Benda ni ada, orang kata ada energi dia untuk dia kumpul, untuk dia muncul dalam kamera. Kalau kau tengok paranormal luar negara macam yalah paranormal luar negara, kau tengok macam cerita The Conjuring. Cerita The Conjuring tu cerita dia cerita betul, berdasarkan cerita betul. Pernah nampak tak yang orang kata dalam kamera cerita betul tu benda tu muncul secara dalam depan kamera? Tak ada. Dia benda macam ni dia akan orang kata untuk berinteraksi dengan kita, dia akan melalui orang tengah, orang ketiga macam tu tau. Sebab dia bukan jasad, dia infinity roh, internal macam tu tau. Dia roh. Dia orang kata dia tak ada jasad. Benda tu macam yelah tak ada jasad. Kau bayangkan macam kita roh kita tak ada jasad macam mana, orang takkan nampak kan roh kita kan. Jadi macam itulah benda-benda makhluk halus ni, macam itulah dia kalau nak berinteraksi dengan manusia, dia kena ada orang tengah macam tu yang dia rasa orang. Faham tak? Lagi satu, benda-benda makhluk halus ni dia nak makan macam mana kita makan. Tu kadang kalau korang tengok kan orang yang kena rasuk kan, dia punya makan dia tu ya Allah macam orang kata tak makan sebulan macam tu closure dia tu. Sebab bagi diorang badan manusia ni adalah orang kata paling special. Sebab manusia ni boleh makan, boleh tidur, boleh kencing macam tu tau.
Dia boleh makan apa saja nak. Tapi kalau diorang ni, diorang mana boleh makan apa yang manusia makan. Macam itulah. Tapi itu pemahaman akulah, sebab diorang suka rasa manusia ni sebab itulah. Diorang rasa macam manusia ni satu jambatan untuk diorang berkomunikasi dengan manusia yang lain. Macam tu, jambatan tau, sebagai bantuan, gitulah dia kan. Jadi kalau kau tengok orang-orang yang berubat, korang rakam orang tengok paranormal yang buang saka macam tu kan, ada nampak saka dia keluar? Tak ada kan. Sebab benda ni dia ambil masa untuk dia muncul dalam kamera, dalam video. Dia akan ambil masa. Korang cuma tahu kehadiran diorang tu bila ada something yang orang kata suspicious, something yang orang kata ni lah, orang kata macam dia ada benda kot ni, macam tu. Bila kau ada cakap macam tu, memang ada lah orang cakap. Jadi korang tak boleh nak assume, korang kata orang yang boleh nampak benda-benda halus ni, dia boleh nampak jelmaan saka orang macam tu. Tak boleh, sebab aku tak macam tu. Aku just nampak orang kata kelibat-kelibat macam tu. Lepas tu aku kata memang orang kata benda tu memang nak muncul, aku boleh nampak. Sebab dia ada, orang kata benda ni dia tahu kita ni nampak macam tu tau. Dia ada satu link. Tu dalam cerita aliran 7 dimensi, dia cakap orang-orang yang berkebolehan untuk nampak benda halus ni, dia ada dalam 2 dunia, 2 dimensi, di mana dimensi manusia dengan dimensi benda halus. Maknanya dia hidup di dalam 2 dunia. Maknanya contoh roh dia ni macam ada 2 tau. Satu roh untuk dunia manusia, satu roh untuk dunia makhluk halus. Macam tu dia katalah. Tapi kita tak tahu benda tu sejauh mana benda tu betul ataupun tidak. Jadi aku hanya boleh cakap ini anugerah yang Allah bagi. Kalau kita sebagai kita yang boleh nampak benda ni, kita kena guna sebaik-baiknya. Kalau kau tengok macam Hizman Uzi tu kan, kalau kau tengok Hizman Uzi dengan Hanan cerita, dia boleh nampak benda tu, tapi dia tak automatik bagi tahu pun dekat orang dia boleh nampak. Melainkan kalau orang tu cakap, Hanan, kau boleh nampak kau nampak apa dekat set tadi, macam tu, baru dia bercerita. Maknanya orang-orang yang ada kebolehan ni, bila orang tanya baru kita akan cakap. Kalau orang tak tanya, kita tak akan cakap. Macam tu. Ni macam family aku, yang boleh nampak sekarang ni aku, kakak aku dengan mak aku lah. Tapi kita orang tak tahu sebab apa. Maybe Allah nak tunjuk something ke apa, kita orang tak tahu lagi benda tu. Tapi yang pasti orang kata setiap kebolehan yang Allah bagi tu kita guna sebaik-baik yang mungkin lah. Macam kita orang contoh macam ada satu kedai tu dia guna pelaris ke apa kan, kita orang nampak, kita orang tak masuk. Tu mak aku boleh tahu, kakak aku boleh tahu, dia boleh nampak benda macam tu. Aku tak boleh nampak lah yang orang kata ada pelaris ke apa kan, aku tak nampak benda tu. Jadi automatik kita orang takkan masuk lah kedai-kedai yang macam tu. Lepas tu contoh macam kedai yang kena buatan orang kan, kedai makan yang kena buatan orang, mak aku dia tak boleh makan dekat tempat-tempat yang macam tu. Dia automatik akan rasa orang kata tak sihat. Lepas tu automatik lah kita orang keluar daripada kedai tu tanpa order apa-apa makanan tu. Macam tu lah. Kisah orang kata kisah seram pengalaman aku sendiri yang boleh nampak benda-benda yang bukan, benda yang bukan benda yang orang lain tak boleh nampak. Jadi sebagai umat Islam, korang kena percaya tau. Bukan bermaksud korang percaya tu automatik jatuh syirik. Tak, bukan. Korang percaya dengan kehadirannya. Sebab makhluk-makhluk halus ni semua ciptaan Allah. Bila korang percaya dengan kehadiran kejadian makhluk halus, maknanya korang percaya Allah itu ada sebenarnya. Korang jangan korang kata hanya manusia saja yang wujud dalam dunia ni, manusia dengan binatang. Jangan. Sebenarnya dalam dunia ni banyak benda-benda lain yang korang tak nampak yang wujud sebenarnya. Terutama sekali macam ni lah. Tu dalam hutan orang cakap jangan mulut celupar, lepas tu jangan kencing mata-rata. Sebab aku sendiri nampak benda tu, aku sendiri tahu kehadiran benda tu. Jadi orang kata apa yang orang cakap, orang tua cakap kalau masuk hutan jangan mulut celupar, jangan, orang kata jangan, yelah, jangan kata bongkak sangat ke apa, jangan. Lepas tu kalau
orang kata tempat yang kau jarang lalu kan, tempat yang sunyi kau jarang lalu, kau jangan bongkak lah mencabar benda-benda tu. Sebab kejadian ni, benda-benda ni dia tak dia pantang dicabar oleh manusia, dia pantang dicabar. Dia akan tunjuklah kekuasaan dia pula, kuasa dia macam mana kan. Tu yang orang kata kena sorok lah, lepas tu kena ganggu lah macam tu. Sebab korang cabar dia. Kalau korang masuk tempat dia, korang jangan orang kata mulut celupa semua tu, jangan cabar dia. Sebab bukan tempat korang. Dunia ni bukan korang saja yang ada, benda-benda lain juga ada. Jadi itu je lah cerita-cerita aku pasal kisah seram aku. Ni adalah first time aku cerita kisah seram, tapi ini je lah sepanjang yang aku lalui lah. Kalau kelibat-kelibat tu biasa, itu memang biasa sangat lah. Orang cakap lagi satu, kita orang ni yang boleh nampak benda-benda macam ni, kakak aku lagi dahsyat lah. Dia boleh nampak, orang kata orang accident boleh nampak. Kau bayangkan accident dekat jalan raya, highway, dia boleh nampak ada makhluk-makhluk lain ni berkumpul hisap darah-darah orang tu. Tu kakak aku. Aku memang tak boleh nak ni lah, imagine benda tu macam ni, dia boleh hadap benda tu kan, sebab dia sendiri yang nampak. Jadi kita orang ni yang mana nampak ni dalam kereta, kalau malam kita orang tidur, alih-alih kalau tak tidur pun kita orang akan tunduk bawah je, tak akan pandang tingkap. Sebab kita orang nampak benda yang orang lain tak nampak. Faham tak? Jadi ketakutan dia tu hanya kita orang je yang rasa. Dan one more thing, tolonglah subscribe. Jadi aku nak tahu juga kisah seram korang macam mana. Okay, maybe kita boleh berkolaborasi, buat video call ke, ceritalah kisah seram korang, dan aku pun boleh upload dalam YouTube kan. Buat konten baru kisah seram kan. Korang bagi tahu aku, and then kalau ada nombor phone, orang kata kalau korang nak berkongsi kisah seram korang boleh video call dengan aku boleh buat video sekali kan. Dan aku boleh cakap lah, orang kata boleh edit untuk letak dalam YouTube channel aku lah. Aku macam tu Jadi kita berkongsi pengalaman semua tu tau. Jadi kita akhiri kita punya video dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Bye bye. Okay, jangan lupa subscribe, share, komen, like. Lepas tu ulang-ulang lagi benda yang sama sampailah aku punya YouTube video aku naik kan, aku punya subscriber naik kan. Sebab aku memang suka dalam bidang ni, buat video, edit video, lepas tu orang kata vlogging semua ni. Aku memang suka sebab terinspirasi daripada Kakak Aisyah. Bye bye.